Dr. Nur Hayati dan semua rakan-rakan media yang bersama pada petang ini. Ya. Saya akan membuat pelaporan yang saya yakin telah lama rakan media dan bahkan masyarakat awam dan seluruh rakyat menunggu. Jadi petang ini, ini adalah press conference untuk kita laporkan situasi semasa jangkitan penyakit coronavirus 2019 ataupun COVID-19 di Malaysia, minggu epidemiologi atau minggu EPID ke-50 tahun 2023, ME 50-2023 hari ini 18 Disember. Baik, situasi terkini COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia pada ME, minggu EPID 50-2023 dari 10 Disember 2023 hingga 16 Disember until pukul jam 12 tengah hari tadi. Kes baru 20,696. Jumlah kumulatif adalah 5,180,812. Peningkatan kes sebanyak 62.2% berbanding dengan jumlah kes yang dilaporkan pada ME 49, yakni seminggu yang lalu. Minggu EPID 49. Kes tempatan 20,677 kes. Warga negara 20,068, yakni 97.1%, manakala bukan warga negara 2.9% seramai 609 kes. Kes import 19 kes, 18 warga negara dan 1 bukan warga negara. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU 151 kes. Kes memerlukan alat pernafasan, alat bantuan pernafasan adalah 96 kes. Kes kematian 28 kes dan kadar kematian 0.1%. Dan jumlah kluster 18. Daripada 20,696 kes mingguan yang dilaporkan, 20,077 kes bersamaan dengan 97% adalah kategori 1 dan 2 ringan. Dan kes 3, 4 dan 5 adalah sejumlah 619 kes atau 3%. Maklumat terperinci lain berkenaan situasi semasa jangkitan dan penularan COVID-19 di Malaysia akan kita muat naikkan ke laman web KKM Now. Sudah ada sana di http data.moh.government.my. Data akan kita kemaskini secara mingguan. Itu nokta pertama. Kedua, strategi KKM menghadapi lonjakan COVID-19 ini selalu ditanya. Dan saya harap akan ada clariti dalam munculan ke depan bagaimana kami meletakkan strategi KKM menghadapi lonjakan COVID-19 atau yang disebut-sebut sebagai the surge dalam minggu-minggu yang juga diperhatikan di negara-negara jiran seperti Singapura dan Indonesia. Malaysia kini sedang menghadapi peningkatan kes COVID-19 yang mendadak. Itu kita akui. KKM berharap agar situasi ini dapat dilalui tanpa perlu mengulangi, saya sebutkan, tanpa perlu mengulangi sekatan seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berlaku pada awal pandemik COVID-19 yang lalu. So, kita tak bercakap tentang PKP, we rule for the time being kita tidak bercakap tentang mengulangi PKP. Sebab ada yang bertanya, ada yang sudah bertanya dalam siapan X bahawa apakah banyak kegusaran di situ. Jadi kita telah saya jelaskan tanpa perlu mengulangi sekatan seperti PKP. Bagi menghadapi lonjakan kes COVID-19 ketika ini, KKM telah memperkukuhkan plan pengurusan COVID melalui 5 strategi. Pertama, pengesanan awal kes COVID-19 dan varian SARS-CoV-2 melalui antara lainnya sistem amalan awal sangat penting,
ya, yang mana kalau dengan izin saya sebutkan Heightened Alert System HAS. Kita ada sistem amaran awal yang kita sentiasa pantau. Kedua, surveillance community di lokasi Sentinel surveillance ya, seluruh negara. Umpama ILI ataupun influenza-like illnesses yang patient ke hospital, ya, kita sentiasa pantau. Ya. Dan juga surveillance ya, melalui case severe acute respiratory ataupun SARI. Ya. Severe acute respiratory ya, infections, itu SARI. Dan ketiga adalah surveillance persekitaran air kumbahan dalam komuniti dan pintu masuk antarabangsa. Itu pengesanan awal, strategi pertama. So we will truly ya, kita akan berjaga-jaga akan perkara yang saya sebutkan tadi sebagai kaedah strategi pengesanan awal, early detection, early alert. Ya. Strategi kedua, memperkasakan komuniti melalui amalan TRIS, TRIS, iaitu pertama test, the first test, ujian. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 secara kendiri sekiranya bergejala. Ini satu nasihat, satu galakan. Ya, jangan ambil mudah, ya, terutama kalau kita punya penyakit comorbidity dan sebagainya, ya, for people with hypertension, cancer survivors, ya, diabetes dan sebagainya, immunocompromised person, patient, sangat mustahak untuk keep testing. Kita galakkan ujian. Ya. Kedua, report. T. Second R is lapor. Laporkan keputusan ujian kendiri secara secepat mungkin dalam aplikasi MySejahtera. Ini sangat penting. Kalau ya rakyat warga Malaysia tidak mau melaporkan dalam aplikasi MySejahtera, then there will be under reporting. Then our metrics, our angka-angka tu kalau kita sebut tentang contohnya sebagai CFR, case fatality rate dan sebagainya, semua angka-angka itu tidak akan menjadi satu yang sebenarnya sah. Sebab apa? Under reporting. Atau kalau kita buat ujian pun kita tidak mau naikkan ya, sama ada positif atau negatif dalam MySejahtera kita. Ketiga, isolate, asing. Ya. Isolate ourselves in a personal atau yang saya sebut kat sini, lakukan pengasingan kendiri, self-isolation. Sekiranya positif COVID-19, patuhi perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah, our home surveillance order, HSO, serta tata cara isolasi kendiri dengan melengkapkan HAT itu, dia home assessment tool yang terdapat dalam aplikasi MySejahtera sekali lagi. Ya. Itu TRI, isolate. The second I adalah inform, maklumkan. Bagaimana? Maklumkan kepada semua konteks rapat. Kita sudah kembali kepada prosedur seumpama ingat semasa kita pandemik dulu, maklumkan kepada semua konteks rapat supaya mereka memantau status kesihatan kendiri mereka dan lakukan ujian COVID-19 sekiranya mereka juga bergejala. So now it's so important that kita dah terlatih begitu kan. Now we just reactivate balik amalan-amalan apa yang dikata sebagai the new normal. Apabila kita ada bergejala, kita beritahu kawan-kawan, saudara, close contacts supaya inform them. And letter S, huruf S, last itu adalah seek, SEEK ataupun dapatkan rawatan. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan segera ya, sekiranya gejala bertambah buruk, ya, bertambah teruk. Bagi golongan berisiko tinggi, dinasihatkan segera ke fasiliti kesihatan berhampiran walaupun gejala ringan for those comorbid and the oldest. Ya. Jadi pastikan ya, semua ini adalah seeking for rawatan dan to the nearest clinics dan sebagainya. So mendapatkan rawatan itu adalah penting, ya, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi, kumpulan rentan itu. Ya. Strategi ketiga, pemantauan fasiliti kesihatan, pengurusan dan kawalan kes COVID-19 terutamanya untuk melindungi golongan berisiko tinggi. Yang saya nak sebutkan, fasiliti kesihatan KKM termasuk klinik kesihatan dan hospital telah bersedia untuk menghadapi sebarang peningkatan jumlah kedatangan dan kemasukan pesakit ke ward. We are ready for that. Kita bersedia.
akan kemungkinan keperkalian ya surge ataupun ledakan seperti itu. KKM sedang memantau rapi kapasiti hospital melalui bed management unit dan bersedia dengan pelan strategi lonjakan kapasiti ataupun surge capacity planning. Kita tahu bagaimana untuk mobilize untuk dapatkan kapasiti bed dan sebagainya. Ini termasuk kesiapsiagaan perkhidmatan hospital yang terdiri daripada 4 trust. Ya, ini satu, kecukupan akses. There will be always access. Kedua adalah kelestarian rawatan, sustainability of treatment. Ketiga adalah pengurusan pra-hospital, before coming to hospital. Dan keempat adalah kecemasan berkaitan COVID-19. Keempat-empat perkara ini yang kita bersiap siaga. Agensi-agensi bukan KKM seperti ini pembantuan, ini our reinforcement, hospital pengajar universiti, angkatan tentera, sektor agensi kesihatan swasta dan agensi bukan kerajaan non-governmental organisation juga bersedia dan boleh membantu dari segi kesiapsiagaan bantuan fasiliti perkhidmatan dan rawatan kesihatan, rawatan pesakit. So now you see, we are ready to mobilize and reinforce all these facilities. Sama ada private, sama ada ETM, sama ada MOEs ataupun sama ada NGOs ya, dan universities, hospital pengajar kita, teaching hospitals ya. Pencegahan dan kawalan COVID-19 terutamanya dengan melindungi golongan berisiko tinggi adalah sangat penting ya. Pencegahan dan kawalan kes COVID ya, especially on the kumpulan rentan ini adalah sangat penting dan boleh melakukan melalui sasaran berikut. These are the following ya. Satu, melakukan ujian sekiranya bergejala dan ke fasiliti kesihatan berhampiran untuk mendapatkan rawatan antiviral Paxlovid ya bagi mereka yang memenuhi kriteria. So for those yang ada indikasinya, indicated for getting this rawatan antiviral drug ni, then you will be, it's not cheap, ya, bukan Paxlovid punya entire cost itu kurang lebih mahal ya, DJ ya, RM1,000, tapi andainya diperlukan, our facilities will be paying for that ya. Menggalakkan golongan yang berisiko tinggi mendapatkan vaksin prima ya, or first dose ataupun dos penggalak ya. So it's very important. Dan ketiganya adalah pemakaian pelitup muka dalam golongan ini ya amat digalakkan, terutamanya apabila berada di kawasan yang sesak, sempit dan kekurangan udara, the krisis ya. Dan itu adalah sangat penting ya. Keempat, strategi keempat, memperkasakan komuniti melalui komunikasi risiko yang berkesan ya. This is very effective communication strategy untuk golongan yang berisiko. Ya, komunikasi risiko yang berkesan ya, memperkasakan komuniti melalui komunikasi risiko yang berkesan adalah antara lainnya perkongsian data melalui media massa, termasuk kenyataan akhbar kami, GitHub kita, KKM Now dan lain-lainnya. Hibahan pendidikan kesihatan secara berkala, secara berkala akan membuat bahan sama ada melalui press release kita ataupun kita adakan seumpama petang ini ya, kita adakan sidang akhbar, press conference ya. Menggerakkan inisiatif Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS di semua peringkat. My Champion ataupun Malaysian Health Community Agent yang merupakan satu platform kolaborasi merentasi semua ya. Is a whole of society, bukan saja kementerian, organisasi sektor awam, swasta, pertubuhan bukan kerajaan sebagai our strategic partners ataupun rakan strategi kita ya. Ini berperanan membantu KKM dalam advokasi penganjuran aktiviti kesihatan di peringkat komuniti. That is very important ya, that kita advance dan kita anjurkan ya, dan kita promote this ya. Kelima, strategi 5, pendigitalan sistem kesihatan dalam pengurusan pandemik melalui aplikasi MySejahtera. So sekali lagi, MySejahtera become a very important backbone ya, yang akan merangkum dan menggerakkan semua ya dari sudut pengurusan kesihatan dalam bentuknya digital ini. Pelaporan keputusan ujian ke diri seperti yang saya telah terangkan tadi, pemberian HSO ya, Home Surveillance Order secara digital dan pemantauan status kesihatan ya melalui Digital Home Assessment Tool ya, HAT tadi, dan pemberian janji temu vaksin dan antiviral Paxlovid for COVID yang layak
ataupun those are indicated untuk diberikan itu, ya, penjanaan sijil vaksinasi digital itu pun kita semua sedia maklum dalam MySejahtera, dan perkongsian maklumat berkaitan COVID-19. So we are all like getting ready, ya, for any eventualities, akan apapun keberangkaliannya, we are getting ready, ya. Nothing to be alarmed, jangan terlalu ini sangat, tetapi jangan bermudah-mudah. Kita lakukan semua ini, tindakan 5 strategi ini adalah untuk kita membuatkan kesiapsiagaan kita di tahap yang optimum, tahap yang baik, ya. Nasihat kesihatan berkaitan COVID-19, di samping melaksanakan strategi di atas, KKM juga menyarankan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan langkah-langkah pencegahan, ya, preventive measures ini. Pertama, elakkan 3S, ya, sesak, sempit, sembang, keep your distance, ya. Dulu dipanggil sebagai social distancing, tapi itu keep your distance, ya. Amalkan 3W, wash, wear and warn, ya. Jadi itu kita always back to our habits, all the good habits, ya. Cuci tangan dan sebagainya, sanitizers. Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup, means enclosed, ya, enclosed, tertutup. Kita petang ni, kami depan ini, ya, because quite often, ya, pada saya sebenarnya memang pakai sebab usia. Ini semua orang muda, saya lebih cenderung untuk pakai, untuk menjaga saya dan menjaga orang lain juga, ya. Protect myself and protect others. Pemakaian pelitup muka adalah amat digalakkan. Kita menggalakkan, kita strongly advise and recommend, ya. Pemakaian pelitup muka ini amat digalakkan. Sentiasa mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi, personal hygiene, ya, hand washing dan sebagainya. Kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun ataupun sanitizer, ya. Membuat penilaian kendiri terhadap kesihatan serta dinasihatkan agar tidak hadir ke mana-mana kawasan yang sesak, ya, congested, ataupun, ya, dan menjadi tumpuan ramai sekiranya anda bergejala. So help to protect others and protect yourself, ya. Sentiasa memakai pelitup muka terutamanya bagi yang bergejala dan apabila berada di tempat tertutup, sempit dan sesak, terutamanya kepada kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, individu yang berpenyakit kronik dan individu dengan compromise, ya, immunity rendah dan ibu mengandung, ya. Ini antara grup kumpulan rentan ini. Mengamalkan TRIS seperti yang saya telah terangkan tadi, ya, seandainya bergejala, test, report, isolate, inform and dapatkan rawatan, seek for treatment and help, ya. Segera berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan bagi mendapatkan rawatan lanjut sekiranya bergejala, ya, sekiranya gejala bertambah, ya, sekiranya bertambah teruk, ya, terutama pada kumpulan berisiko tinggi. Very important. You got to always be sentiasa kita be aware, be conscious about our symptom getting worse, yeah. So immediately you get into that, don't wait, don't take any chance. Seek, last S, seek for help, seek for treatment, ya. Menggalakkan pengambilan vaksin COVID-19 dos tambahan, ini satu yang saya tekankan, menggalakkan, ya, galakkan kepada dos tambahan atau second booster, terutama kepada golongan yang berisiko tinggi. Saya ulangi, terutama bagi golongan yang berisiko tinggi untuk mengelakkan komplikasi sekiranya dijangkiti COVID-19, terutama warga emas atau individu yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. So it's not the COVID per se, tapi adalah komplikasi, ya, sebagai sequelae ataupun sebagai the knock on effect, sebagai lanjutan kepada gejala yang teruk itu yang kita mau elakkan, because mengelakkan maut, kematian, ya, pada kumpulan-kumpulan rentan ini. Mendapatkan rawatan antiviral Paxlovid di klinik kesihatan ataupun pengamal perubatan swasta, ya, bagi individu yang positif COVID dan juga yang disebutkan tadi berisiko tinggi, ya. Senarai fasilitas kesihatan tersebut adalah boleh dapati dalam laman sesawang COVID-19 KKM atau MySejahtera. Jadi secara keseluruhannya, ya,
dalam menepani kegusaran ini, bit of anxiety here. Walaupun terdapat peningkatan kes COVID-19 yang dilaporkan, keadaan semasa di Malaysia masih dalam keadaan terkawal, ya, berdasarkan apa yang saya telah sebutkan tadi, matriks ataupun ya matriks dan ukuran-ukuran ya yang kita katakan tadi, ukuran-ukuran yang diambil sebagai penting, seumpama ya kadar insiden purata COVID-19 bagi tempoh 7 hari dalam 100,000 ya 7 days moving average ya per 100,000 populasi penduduk. Itu satu, ya, pertama indikatornya. Kedua, kita sebutkan sebagai kadar kematian purata ya dalam tempoh 7 hari ya mengikut tarikh kematian. Itu adalah juga penting ya. Fatality rate, maut ya, mortality rate fatal lah maknanya mortality. Dan ketiga adalah indikator kadar kemasukan pesakit kategori 3, 4 dan 5, which is the serious cases. 1 and 2 home isolation would be sufficient 5 hari, tetapi apabila 3, 4 dan 5 hospitalization is required. Dan kami mengambil indikator ini, apa yang kami mau perhatikan adalah kapasiti hospital untuk respon ini masih lagi dia mampu menangani ya surge ataupun ledakan ini ya. Jadi ini antara 3 indikator utama sebagai panduan komuniti semasa fasa transisi ke endemic. So this is exactly kita dalam suasana itu, kita masih dalam suasana endemic atau endemicity, dan kita mengambil perhatian dalam surveillance, dalam apa kita katakan our alert system, our HAS, ya, heightened alert system itu supaya sentiasa KKM, pimpinan KKM akan memantau, mengawal dan memantau dan memberitahu inform ya. Kita akan membuat sama ada melalui kenyataan akhbar kami ataupun kami sendiri yang akan buat sidang akhbar seperti ini. Dan disitulah secara keseluruhannya apabila kita secara keseluruhan memang betul walaupun terdapat peningkatan kes COVID-19 yang dilaporkan, keadaan semasa di Malaysia masih dalam terkawal dan tidak membebankan fasiliti kesihatan sedia ada. Itu telah saya terangkan ya. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau situasi COVID-19 dan varian ya, hari ini variannya adalah utamanya adalah Omicron ya. Yang lain tak ada. There's no Delta punya variant, tetapi yang ada adalah sub-variant, umpama BA2.86 contohnya daripada variant Omicron itu ya. Dan variant berkaitan sama ada dalam negara ataupun yang datang pada luar negara, terutama kalau saya itu saja yang nak saya sebutkan. Dan dalam mendepani dan mengakhiri tahun ini pastinya akan kita lakukan banyak perjalanan ya, mobilisasi, kita pergi cuti dan sebagainya. Jadi apa yang telah saya sebutkan tadi ya, situasi terkini dan langkah-langkah menghadapi lonjakan ini dan juga strategi-strateginya adalah sangat penting untuk kita terus-terusan ya mengambil penting hal KKM khususnya as the custodian of health ya, penjagaan kesihatan di negara ini. Kita akan terus memantau dan dari semasa ke semasa kita akan membuat sidang akhbar ini untuk update any drastic surge ya, ledakan-ledakan yang perlu diberi tahu segera. Sekian, terima kasih. Ya. Ada soalan? Assalamualaikum Datuk Seri. Wan Zahirul daripada TV3. Baik Datuk Seri, ada 3 soalan. Soalan pertama berkenaan dengan unjuran kes dalam minggu mendatang selepas cuti tahun baru, cuti sekolah dan cuti sambutan Christmas. Jadi adakah akan berlaku lonjakan kes selepas ini? Itu soalan pertama. Soalan kedua berkenaan dengan stok bekalan vaksin yang ada. Setakat ini berapa jumlah stok bekalan vaksin yang ada mengikut jenis? Adakah Malaysia telah menerima 2.7 juta dos vaksin generasi baru dari syarikat Pfizer sebagai pengganti kepada dos vaksin yang telah tamat tempoh? Dan yang ketiga, bagaimana pula dengan kaedah bagi mereka yang mahu mengambil dos penggalak ketiga? Adakah menerusi MySejahtera? Sebab kalau kita tahu sekarang ni MySejahtera masih lagi tidak mengeluarkan item untuk pengambilan dos ketiga. Baik.
Soalan yang sangat baik, ya. Saya kira saya boleh, ya. Hal unjuran itu semua itu memang dalam pemerhatian kita dan kita punya modeling untuk mengunjurkan, ya. Tetapi saya ingat saya minta untuk Dr. Nayati ataupun Dato' Diji menjawab dahulu dan boleh pas pada Dr. Nayati. Ya, kita menjangkakan bahawa kes akan terus meningkat. Ini adalah merupakan salah satu seperti mana yang disebutkan oleh YB Menteri tadi, salah satu daripada global punya fenomena di mana kes COVID-19 ni adalah dalam suasana yang mana semua negara mengalami peningkatan kes. Kita menjangkakan bahawa dia akan terus meningkat, tapi walau macam mana pun kita akan terus memantau supaya dalam situasi itu kita terkawal. Dan dalam banyak hal, ya, dalam kebanyakan apa-apa yang kita pelajar sebelum ini di mana adanya berlaku lonjakan kes, selalunya ianya akan berakhirlah dalam masa 4 hingga 6 minggu ataupun probably depending. Betul. So kita berharap dengan langkah-langkah yang kita ada, kita buat sekarang ni, kita akan dapat mengawal dan seterusnya berlaku pengurangan kes lah. Itu yang pertamanya lah. Yang keduanya ialah soalan mengenai dengan vaksin tadi ya. Okey. Stok vaksin kita mencukupi. Kalau katakanlah untuk penggalak dan juga untuk sesiapa lagi yang hendak mengambil vaksin, kita ada stoknya vaksin buat masa sekarang ni. Enough untuk terutama sekali untuk bagi mereka yang mempunyai risiko ataupun yang comorbidities. Kita ada cukup insyaAllah untuk buat masa sekarang ni. Mengenai dengan soalan yang bertanya mengenai dengan stok Pfizer dan sebagainya tu, kita masih lagi dalam procurement untuk sebab benda ni baru, ya, iaitu terutama sekali yang the new versions of the monovalent itu masih lagi baru. Proses tu akan mengambil masa. Dari segi supply pun saya rasa agak susah sikit lah sekarang ni. Jadi walau macam mana pun saya rasa dengan apa yang kita ada sekarang ni, ianya masih lagi efektif. Maksudnya vaksin yang kita ada sekarang ni boleh lagi melindungi apa-apa yang COVID-19 yang circulating virus yang berada buat masa sekarang ni lah. Kemudian yang ketiganya, untuk vaksin sekarang ni is very easy. Untuk booster, you boleh walk in je. Boleh pergi dan nak buat temujanji pun boleh, nak walk in pun boleh. Kita bagi kemudahan untuk dari segi untuk mendapatkan booster ataupun vaksin tersebut. Ya.